So ni adalah antara sifat-sifat mahmudah yang dan mazmumah yang ada, memang banyak. Okay, so antaranya ialah taubat. Okay, taubat, kalau kita lihat taubat dia opposite is israr, which is kedegilan dalam maksiat. Okay, mahmudah, sabar. Okay, khauf dan raja, zuhud, syukur, wara'. Okay, mazmumah pula marah, bakhil, banyak makan. Okay, berangan panjang, gurur. Okay, penipuan. Okay, mahmudah, ikhlas. Okay, tawakal, mahabbah, rida, qana'ah, ingat akan mati. Okay, mazmumah, sombong, riak, ujub, hasad, cinta dunia dan kemegahan. So it's good for us to actually know mahmudah, okay, mahmudah yang ada dan mazmumah yang ada. Just mungkin it's good for us to also mungkin know the verses ataupun dia punya opposite. Macam contoh taubah opposite israr. Kan, kira dia punya mahmudah untuk kita tahalli, untuk kita bersihkan hati kita dengan taubat, kita kena mazmumah takhalli diri kita dengan kedegilan dalam maksiat. So ni ada kira verses lah. Okay, mahmudah dengan mazmumah, kedua-duanya kita kena amalkan. So antara sifat yang Ana just nak share lebih ialah mengenai taubat. Okay, seperti mana tadi kita tengok ada banyak sifat-sifat, mungkin Ana boleh go through kira 20 minit. Just satu ataupun dua. Okay, kita lihat konsep tersebut. Okay, dan kita cuba tengok pengakhiran bagaimana nak kita really have the main ideas of the sifat. So first ialah taubat. Okay, dari segi bahasa ialah daripada perkataan ta'aba, iaitu raja'ah atau kembali. Dan kat sini lawannya ialah israr, kedegilan untuk berterusan melakukan maksiat. So the opposite you can always put waktu kat dalam bahasa. Kedua ialah istilah. Okay, taubat boleh diartikan sebagai kembali daripada sesuatu yang dicela di dalam syarak kepada sesuatu yang dipuji. Okay, so ni ada daripada kata-kata at-taubat ar-ruju' amma kana madhmuman fi syara' illa ma huwa mahmud fi. Okay, yang kedua dari segi istilah juga ialah membersihkan hati dari segala dosa yang telah dilakukan dan dosa-dosa yang seumpama dengannya dengan mengagungkan Allah dan takut akan perkara-perkara yang menjadi kemurkaan Allah. So istilah-istilah bagi sifat-sifat ni antum should take note the main points. So contohnya taubat ni membersihkan hati. Okay, it doesn't mean that antum kena hafal this phrase je, phrase. Kadang-kadang kita boleh lupa, betul tak? Just make sure that you know the main points dari segi istilah, membersihkan hati, okay, kembali kepada sesuatu yang dicela. Kau dapat hafal contohnya, this phrase will be good. Ataupun kalau antum at least dapat the main key idea of the pengertian. Okay, kedua, rukun-rukun taubat. Okay, memang ada perbahasan mengenai taubat ni, ada 4 rukun. Dia punya key ataupun tonggak bagi rukun taubat yang actually penyesalan. Okay, at-taubat tu an-nadmah. Di mana taubat tu key dia ialah penyesalan atas maksiat dilakukan. Kalau kita tak menyesal, tu bukan dinamakan taubat. Okay, yang kedua ialah berhenti daripada melakukan maksiat. Selepas kita dah menyesal, kita kena berhenti daripada melakukan maksiat tersebut. Okay, try not to do. Dan ketiga, kita kena berazam. Berazam kat sini kira memang betul-betul kita kena azam, berjanji, okay, ataupun berjanji bahawa kita tidak akan kembali kepada melakukan maksiat itu. Okay, yang keempat, meminta lepas atau kemaafan kepada sesuatu jika sesuatu maksiat tu ditimpa atau kaitannya dengan insan yang lain. So kat sini boleh nampak hablum minallah dengan hablum minannas. Kedua-dua kena bersama. Dan kita go through dekat diri kita, dah azam, dan make sure kita maaf orang-orang yang telah affected from it. Okay, di sini adalah antara dalil-dalil mengenai taubat. Mungkin you can choose. For me yang paling easy is innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Dan yang lain-lainnya antum boleh pilih lah. Dan antara sunnahnya ialah wattabi' as-sayyi'ah al-hasanah tamhaha. So bila masa kita taubat ni, okay, kita akan dapat mencucikan hati kita daripada perkara-perkara yang sayyi'ah yang telah kita lakukan. Okay, antara dalil-dalil para sufi juga mungkin ni akan membantu antum dari segi istilah. Okay, ringkasnya contohnya daripada Zunnun, taubat orang awam daripada dosa-dosa, taubat orang khusus daripada kelalaian. So dalil ini pun boleh dikatakan pembahagian taubat ataupun maqam taubat. Tu antum boleh sendiri cari ataupun nak cari baca lebih pun will be better, atau mungkin asatizah antum pun dah go through. So ni pun dari dalil ni boleh sampaikan mengenai makam-makam taubat, iaitu makam orang yang awam ialah daripada dosa-dosa, tapi makam orang yang khusus kepada kelalaian. Kedua ialah Imam Ghazali, taubat adalah satu kewajiban pada setiap masa. So setiap masa kita actually kena bertaubat kan khairul khatta'in
at-tawabin. Okay, keduanya sifat yang anak-anak nak go through is wara'. Okay, wara' di sini apa yang dimaksudkan ialah menahan sesuatu. Okay, istilah dia ialah dari Al-Jurjani adalah menjauhkan diri dari syubhat, takut kalau berlakunya benda yang haram. So kat sini is penyusian jugalah untuk benda-benda yang luar kemampuan kita atau kita nak tahan kita daripada melakukan perkara yang duniawi boleh dikatakan di sini. Okay, kita wara'. Okay, so kat sini pun ada pembahagian wara' seperti mana sifat taubat ada maqamnya, untuk wara' pun ada sifat pembahagian dia. So if you notice some of the sifat-sifat ada dia punya pembahagian. Tu will be a plus point if korang masa antum tahu, okay, untuk lebih boleh katakan huraikan lah kalau contoh dia punya soalan memang apakah itu taubat, apakah konsep dan sebagainya, dan antum boleh kembangkan isi antum. Tapi ni sebagai penambahan ataupun ilmu supaya kita boleh at least tahu adanya pembahagian tersebut. Okay. So wara' awam, okay, meninggalkan yang syubhat agar tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang dilarang. Wara' khawas yang lebih khusus, okay, meninggalkan apa yang buat hati tak sedap, risau dan dalam kegelapan. Ini kira kita rasalah tenteram atau tak tenang. Okay, wara' khawasul khawas, menolak segala sesuatu yang boleh melalaikannya dari Allah. Ni khawas lebih khas, dia tolak terus apa yang boleh melalaikan. Okay. Jadi ini adalah pembahagian mengenai wara'. Wara' merupakan upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai hal yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mungkin ini adalah antara istilah dan juga dalil yang kita boleh katakan. Okay, antara dalil dari Rasulullah, okay, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. So ni pun daripada hadis 40 atau antum dah hafal, ni pun boleh gunakan untuk sifat wara' tersebut, ataupun yang senang kun wara'an takun abadun nas. Jadilah orang yang wara', sungguh antum akan menjadi hamba yang sebaik-baik hamba. Okay. Mana ni qana'ah. Okay, boleh. Okay, kita go through cepat mengenai qana'ah. Okay, qana'ah pula ialah merasa cukup atau rela. Okay, itu sifat lawannya ialah halauba, iaitu sifat tamak. Okay, yang istilahnya ialah merasa cukup dan rela menerima atas apa yang diberikan ke atau kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kat sini pun qana'ah itu mengandungi 5 perkara. Nampak ada pembahagian lagi. So, yang pertama, menerima dengan rela akan apa yang ada. Yang kedua, memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha. Okay, menerima dengan sabar dan ketentuan Tuhan, bertawakal dan tidak tertipu oleh tipu daya dunia. Okay, kita kena, ni adalah antara apa yang qana'ah mengandungi lah. Kita kena berasa cukup. Kita first kalau nak rasa cukup tu, kita kena menerima apa yang kita ada. Kita kena mohon kepada Allah. Okay, dapatkan kebaikan daripada apa yang kita telah usahakan. Terima dengan sabar, dengan ketentuan Allah. Dan kita tawakal. Dan tidak tertarik atau oleh tipu daya dunia. Okay, one thing untuk kita betul-betul memahami sifat-sifat ni ialah untuk kita sendiri merasai. Okay, kita amalkan. So from there, macam bila kita dah betul-betul faham sifat ni, and kita boleh faham amalan dia, kita cuba amalkan, insyaAllah bila kita nak buat exam ke atau contoh ada soalan-soalan macam gini kan, kita akan sendiri rasa tau, dan kita akan okay untuk jadi gini. So dalam kita belajar pun, kalau boleh kita pun macam pupuk dalam diri untuk mengamalkan juga, insyaAllah. Okay, sama-sama. Okay, so inilah yang dinamakan qana'ah, iaitu cukup atau rela. Okay, dan ini adalah kata-kata, itulah ada kekayaan sebenar, iaitu kaya jiwa bukan kaya harta. Daripada kita qana'ah, cukup dengan segala perkara, itulah kekayaannya sebenarnya. So antara dari Rasulullah mengenainya ada ni, keduanya bukanlah kekayaan itu lantaran baik harta. Okay, antum boleh baca sendiri dan mungkin take note. So contoh perilaku qana'ah, mungkin daripada contoh ni antum boleh lebih faham bagaimana application of the sifat tersendiri. So what helps us to actually understand sifat-sifat tersebut ialah bila kita apply, like I mentioned. So atau contoh-contoh yang kita boleh lihat. So macam contoh, menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberi Allah. Okay, kita berfikir positif, menerima ujian, itu adalah antara contoh yang kita boleh apply, insyaAllah. Okay. Dan sifat mahmudah ini pula ialah sifat mazmumah. Okay, sifat mazmumah ada banyak juga. Okay, antara untuk sifat mazmumah is lebih kepada takhalli, kan, menjauhkan diri daripada maksiat, sama ada yang zahir,
yang tadi Ustazah go through lisan dan sebagainya, dan yang batin. Dan ini sifat mazmumah ni lebih kepada yang Ustazah akan go through is pada batin. So contohnya ialah takabur. Okay, takabur berasal dari yang maksudnya membanggakan diri, okay, sombong, dan lawannya ialah tawaduk. Takabur adalah sifat berbangga diri. Kan from there kita boleh huraikan istilah kita berbangga diri dengan beranggapan bahawa hanya dirinya lah yang paling hebat dan benar dibandingkan orang lain. Okay, takabur juga selain istilah yang lain semakna dan ta'azum, yang ini menampakkan keagungan dan kebesaran. Merasa agung dan besar dibandingkan orang lain. Okay, takabur ni ada hadis. Takabur juga berarti menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Okay. So ni ada antara mungkin contoh yang kita boleh fahami ialah contoh orang hal yang menyebabkan orang menjadi sombong, di antaranya adalah ilmu, pengetahuan, ibadah, keturunan, kecantikan, harta kekayaan dan kekuatan. Ini semua antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan orang tu menjadi sombong tanpa dia mengetahui. Okay, takabur adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. One thing about takabur is, another factor is dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Okay, sombong tu lain, sombong tu kira first stage tau. Takabur tu ialah bila masa lagi awak menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, rasa dia lebih besar. Itu adalah sifat takabur. Okay, kalau ujub pula bagaimana? Kalau ujub ialah bila masa dia rasa bangga dengan nikmat yang dia ada, ataupun rasa bahawa dia bagus dengan nikmat yang dia ada. Dia tak bilang orang, dia tak meremehkan orang, tapi diri dia sendiri rasa dia wujud dia dah baik, dia dah bagus, nikmat yang diberi. Jadi tanpa disedari itu adalah sifat mazmumah, which is ujub. So semua kita dapat dihindari dari sifat itu juga. Okay? So takabur, ujub, sombong ada bezanya. So take note. Okay, firman Allah SWT, ini ada firman Allah mengenai takabur. Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Wa na'udzubillah min zalik. Okay. Okay, sekarang ada pembahagian takabur juga. Okay, ada kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada sesama manusia. So, antum boleh baca sendiri ni. Nanti like, from there you can understand apa yang kita boleh apply daripada sifat takabur. Dan insyaAllah ini yang boleh mungkin at least tambah pemahaman dan pembacaan antum supaya dapat menolong huraian paper antum insyaAllah. Okay, antara dalil-dalil yang lainnya, okay, mungkin for those yang tak ingat dengan ayat atau lafaz dalil tersebut, boleh take note on dia punya makna. Itu pun insyaAllah mencukupi. Okay, atau yang penting dia punya surah ayat dan juga surah. Okay, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Atau inilah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ini set ni the second one lagi easy dia dalil. Okay, so ni antara apa yang kita boleh lakukan secara praktikal untuk menghindari perilaku takabur. Okay, I listed some here. So mungkin antum boleh baca sendiri. Okay, macam nak mendekatkan diri kepada Allah, menyadari bahawa tidak ada manusia sempurna, dan hingga ke akhirnya.